KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersama dengan saya sekali lagi Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, pakar perunding psikiatri. Dan seperti biasa, hari ini saya akan membincangkan satu lagi masalah penyakit mental yang mungkin boleh menyerang anak-anak kita, sama ada yang masih dalam usia kanak-kanak maupun remaja. Dan penyakit mental ni bukanlah nak kata anak-anak kita memang confirm ada ataupun sebagainya, tetapi lebih kepada untuk kita belajar berkaitan dengan penyakit mental ini supaya kita lebih cakna apabila kita berhadapan bukan saja tentang anak kita tetapi anak orang lain. Mungkin kita ni adalah guru-guru di sekolah dan sebagainya yang bertemu dengan kes-kes ataupun anak-anak murid yang ada masalah macam panik, tak panik dan sebagainya. Sebab hari ini kita dah discuss pasal panic disorder. Penyakit-penyakit yang mungkin orang nampak macam kalut sangat ke, orang nampak macam terlampau gelisah ke dan sebagainya. Dan hari ini secara spesifiknya Dr. akan bincang tentang panic disorder. Jadi tuan-tuan dan puan, bila Dr. bercakap pasal panic disorder, mesti tuan-tuan dan puan dah terbayang dah panic attack kan, serangan-serangan panik orang yang tengah panik, orang yang tengah takut, kalut ataupun terkejut dan sebagainya. Dan itu adalah sebenarnya gambaran yang mudah untuk kita faham tentang panic disorder. Dan apabila doktor bercakap tentang panic disorder, perkataan yang paling penting, kata kuncinya di situ adalah disorder. Di mana bila kita bercakap tentang disorder ni tuan-tuan dan puan, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah kecelaruan, ia merujuk kepada situasi di mana ia tidak berlaku dalam konteks normal. Konteks normal tu contoh macam dekat nak exam, budak-budak panik. Itu biasalah panik. Ataupun dalam keadaan kalut, orang panik, ataupun dalam keadaan terkejut orang boleh panik, atau orang yang dalam ketakutan pun boleh panik. Jadi itu adalah situasi normal yang serangan panik boleh berlaku. Tetapi apabila doktor bercakap tentang panic disorder, ia adalah serangan panik yang berlaku pada situasi yang tidak sepatutnya berlaku panik atau tidak seharusnya menunjukkan gejala sebegitu teruk. Dan bila kita berikan definisi tentang panic disorder itu, kita kena beri definisi kepada panic attack dahulu. Itu apa? Jadi panic attack ni tuan-tuan dan puan didefinisikan sebagai satu episod yang mengandungi ketakutan yang melampaui batas beserta dengan kegelisahan dan kegusaran yang merangkumi gejala-gejala fizikal dan juga pemikiran. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, bila kita nak mendiagnosa seseorang itu mengalami panic attack, dia kena ada panic disorder, dia kena ada dua kriteria yang penting. Yang pertama adalah serangan panik yang berulang-ulang. Yang kedua adalah ketakutan ataupun kerisauan bahawa serangan itu boleh berlaku lagi. Dan kedua-dua gejala yang penting ini mestilah berlaku dalam tempoh sebulan atau lebih lah. Jadi kalau kita mengalami serangan panik yang berkali-kali, berulang-ulang dan ketakutan yang serangan ini akan berlaku dan gejala itu kekal sekurang-kurangnya sebulan atau lebih, kebarangkalian besar tuan-tuan dan puan, kita ataupun anak-anak kita, especially remaja, mengalami penyakit panic disorder. Dan secara umum ya tuan-tuan dan puan, dari segi statistiknya, lebih kurang 1 ke 3% daripada kanak-kanak mungkin mengalami penyakit panic disorder ini. Dan ia sangat jarang berlaku pada kanak-kanak dan biasanya bermula apabila anak-anak kita mula masuk remaja. Kenapa kita nak kena tahu tentang panic disorder ni tuan-tuan dan puan? Sebab jika kita tidak mendiagnosa penyakit ini, kebanyakan masanya anak-anak ini akan berakhir dengan pergi ke doktor, dari satu doktor kepada satu doktor ataupun mengambil macam-macam rawatan di luar, beli ubat macam-macam dan sebagainya. Mungkin remaja atau kanak-kanak itu ada kesukaran untuk pergi ke sekolah, ketakutan yang melampau. Ada di kalangan anak-anak ini mungkin berkurung di rumah, tak mau bercampur dengan orang, tak mau bersosial, tak mau keluar dari rumah, tak nak ikut mak ayah dan berkurung saja dan kurang melibatkan diri dengan situasi sosial dan sebagainya, kerana ketakutan mereka bahawa kalau aku keluar nanti, kalau aku masuk kereta, kalau aku duduk dalam jam, kalau aku pergi shopping kompleks dan sebagainya, takut ada serangan panik pula. Tetapi yang itu ada nama-nama macam-macam. Ada apa yang kita panggil sebagai fobia spesifik yang doktor tak nak terangkan sebegitu banyak, tapi ada dua yang penting. Yang pertama adalah agorafobia. Agorafobia ni adalah apabila seseorang itu takut
bahawa mereka tidak selamat tidak dapat diselamatkan dalam konteks di mana mereka berada di tempat yang ramai orang, macam dewan besar, ramai orang, kenduri dan sebagainya, shopping kompleks sebagainya. Mereka takut nak pergi tempat-tempat sebegitu sebab kalau apa-apa berlaku kat dia orang, tak ada siapa yang boleh selamatkan dia orang. Itu agorafobia. Yang kedua adalah kita panggil sebagai claustrophobia. Claustrophobia tu maksudnya dia duduk dalam bilik, dia takut sebab bila bilik tertutup dan sebagainya, dia jadi macam dapat serangan panik. Dan adalah macam-macam lah fobia lain tapi doktor tak nak sebutlah hari ni. Jadi jika tidak didiagnosa penyakit panic disorder ini, ramai di kalangan anak-anak ini ataupun remaja ini akan berakhir dengan masalah di sekolah. Mungkin tak pergi sekolah langsung, kita panggil sebagai school refusal. Anak-anak yang menunjukkan tingkah laku yang tidak molek, yang mak ayah tak faham kenapa, pergi rawatan berkali-kali dan sebagainya. Dan salah satu kita panggil faktor risiko pada masalah panic disorder ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan bakal ataupun genetik, di mana jika sekiranya dalam keluarga kita ada yang mengalami masalah penyakit panik atau masalah penyakit anxiety ataupun kemurungan dan sebagainya, anak-anak ada kebarangkalian besar juga boleh mendapat penyakit panik. Tapi kebarangkalian saja, bukan confirm. So, ramai di kalangan kita mungkin kita tanya, kalau saya ni ada keturunan yang ada panic disorder sebagainya, mesti tak anak saya adakah confirm anak saya akan dapat? Tak. Sebab faktor genetik itu dan perempuan bukanlah faktor yang penting, tetapi bukanlah yang paling penting apabila kita bercakap tentang penyakit-penyakit mental. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bila bercakap tentang gejala ataupun tanda-tanda, ada yang apa yang kita panggil sebagai gejala yang paling kerap berlaku adalah gejala yang berkaitan dengan jantung. Mereka rasa macam jantung mereka berdegup terlampau laju dan dia rasa berdetak jantung. Maksudnya ada bahasa Inggeris palpitation, dia berdegup rasa laju sangat, sangat laju sangat, dan dia rasa macam seolah-olah dia kena serangan jantung. Dia rasa macam bila-bila aku boleh jatuh ni, bila-bila aku boleh mati kerana serangan jantung. Sebab perasaan itu sangat real dan dia rasa macam bila-bila saja jantung dia boleh meletup. Okey, perasaan yang kedua adalah dia rasa macam tercekik, rasa nak menelan tak boleh nak telan dan sebagainya, macam tak boleh nak masuk, tak boleh nak keluar. Pernafasan pun jadi macam susah, pernafasan jadi laju ataupun jadi singkat. Dia rasa tarik nafas tu tak sampai-sampai. Kalau depan dulu-dulu mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah tengok orang-orang yang kita panggil sebagai hyperventilation syndrome, yang kena pakai beg kertas tu untuk bernafasan kertas baru okey tu. Macam itulah keadaannya. Jadi mereka akan jadi hyperventilating ataupun mereka rasa macam dia nafas terlalu laju ataupun tak lega, tak menyenangkan. Dan seterusnya mereka mungkin mengalami berpeluh-peluh ataupun kadang-kadang rasa sangat sejuk, seram sejuk, dan juga menggigil dan pening-pening. Ada setengah orang kata sampai tahap doktor, saya rasa macam nak tumbang doktor. Saya rasa macam bila-bila saya akan tumbang walaupun tak pernah pengsan, tapi perasaan itu memang sangat real, sangat ketara, dan mereka tak seolah-olahnya akan mati bila-bila masa saja. Dan memang perasaan ingin mati tu bukan dia nak mati, tapi memang rasa macam mati tu sangat dekat. Dan mereka akan rasa macam seolah-olahnya mereka tak boleh nak kontrol apa-apa dah. Kadang-kadang mereka mengalami gejala seperti macam mimpi, real tak real. Ni betul ke tak betul ni. Dia menjadi macam kita berilusi. Kadang-kadang sampai terdengar suara-suara atau bunyi benda pelik-pelik dan sebagainya. Macam ternampak benda-benda pelik-pelik dan sebagainya. Dan perasaan itu mengakibatkan mereka macam nak lari sangat. Tapi tak boleh tuan-tuan. Sebab gejala yang mereka alami ni mengakibatkan mereka jadi lumpuh sebentar. Biasanya gejala panik ni tuan-tuan, dia tak akan sampai berjam-jam. Biasanya dalam 20 minit ke 20 minit ke 30 minit saja. Tetapi oleh kerana serangan dia macam datang macam boom macam tu, sangat cepat dan pantas dia datang tu, mengakibatkan memang kita jadi lumpuh secara psikologi dan juga fizikal kita, dan tak boleh nak ke mana-mana. Dan ketakutan atau kerisauan ataupun serangan itu memang tak boleh ditenangkan dengan apa-apa sekalipun. Memang kita kata dia bertenang betul tak boleh tuan-tuan. Memang serangan tu memang dia akan naik, dia dalam bahasa Inggeris escalated. Dia akan naik macam tu, mencanak macam tu, dan dia stay sikit dan baru dia turun. Dan bila dia turun tuan-tuan, kebanyakan mereka walaupun gejala fizikal tu dah hilang, tetapi dari segi psikologi tu masih tak okey lagi. Sebab mereka ni mengalami situasi trauma dengan apa yang berlaku tadi, dan mereka dah jadi macam gelisah dan gusar ataupun takut bahawa serangan yang akan datang bakal berlaku tak lama lagi. Jadi ini mengakibatkan mereka macam sentiasa berjaga-jaga, macam rasa tak selamat, rasa macam tak tenang, rasa macam tak boleh nak buat apa.
Itu yang mengakibatkan mereka tak boleh nak berfungsi secara okey, tuan-tuan dan puan. Dan bila dia dah tenang tu, dia memang hilang macam seolah yang tak ada apa-apa dah. Ini penting tuan-tuan dan puan, sebab bila tuan-tuan dan puan jumpa doktor kan, ataupun anak-anak kita bawa anak-anak kita untuk jumpa doktor, gejala ni tuan-tuan dan puan, yang pertama sih biasanya yang saya akan pesan kepada pesakit-pesakit saya bila mereka datang, yang pertama adalah mereka kena tengok bagaimanakah serangan itu berlaku. Kena tengok apakah gejala-gejala yang berlaku, berapa lama dia ambil masa untuk bertenang, dan seterusnya. Kalau boleh buat diary, kadang-kadang dalam bahasa kami kita panggil mood diary, tetapi dalam konteks ini kita boleh jadikan sebagai panic attack diary untuk kita tengok apa dia punya, kita panggil sebagai lumrah serangan itu bagaimana, situasi apa keadaannya. Tetapi umumnya tuan-tuan dan puan, bila bercakap tentang panic disorder ni atau panic attack ni, dia berlaku bila-bila masa. Sampai ada setengah-setengah pesakit kita boleh datang dengan serangan panik mereka pada ketika mereka tengah tidur. Dan biasa dia punya istilah yang biasa dia orang gunakan bila bercakap tentang panic attack ni, dia orang kata out of the blue, macam tiba-tiba je. So susah untuk dia orang nak letak apakah orang putih kata trigger ataupun pencetus kepada serangan itu, tempat ke, suasana ke, emosi ke, dan sebagainya, susah. Dan ini yang menyebabkan mereka agak sukar untuk betul-betul nak kontrol ataupun betul-betul nak bantu diri mereka untuk benar-benar pulih. So dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, kenapa yang kita nak kena faham betul-betul kita punya yang kita katakan sebagai keadaan panic attack tu, sebab gejala ataupun tanda-tanda panic attack tu tuan-tuan dan puan boleh juga dialami untuk penyakit fizikal yang lain. Sebab itulah pentingnya bila bercakap tentang penyakit mental ni, kita kena jumpa doktor juga, sebab kita tak nak pastikan bahawa tidak terlepas benda-benda masalah-masalah perubatan yang lain yang lebih mengancam nyawa. Contoh macam jika sekiranya masalah jantung pun boleh menunjukkan gejala yang sama. Masalah yang berkaitan dengan hormon ataupun kelenjar, contohnya thyroid, pun boleh menunjukkan serangan yang sama. Masalah yang berkaitan dengan paru-paru juga mungkin menunjukkan gejala yang sama. Sebab ada kalanya tuan-tuan dan puan, salah satu faktor risiko untuk masalah panic attack ni adalah masalah bronchial asma ataupun penyakit asma yang tidak dikawal dengan baik, serangan kerap sangat. Jadi kadang-kadang dengan ubatan yang digunakan dan juga gejala yang ditunjukkan, kita boleh terkeliru sama ada ini panic attack ke ataupun ini sebenarnya asma. Sebab macam saya kata, dia punya gejala pernafasan tu hampir-hampir macam asma. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekarang ni kita nak bincang bagaimanakah cara untuk kita membantu seseorang kanak-kanak ataupun remaja yang mengalami penyakit panic attack ini ataupun panic disorder ni tuan-tuan. Jadi yang pertama sekali, macam saya kata tadi, adalah kita nak minta diorang ataupun ahli keluarga dan sebagainya catatkan ataupun buat macam diary berkaitan dengan serangan-serangan yang berlaku pada tempoh yang sebelum ini dan sebagainya. Sebab kita nak belajar dengan doktor nak tahu dan nak faham betul-betul bagaimanakah serangan itu berlaku. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab ada setengah keadaan di mana kita nampak dah di mana biasanya berlaku serangan-serangan panik itu, dan di situ juga perlu dilakukan intervensi. Sebagai contoh adalah bila mana anak-anak atau remaja ini kerap mengalami panic attack ataupun kegelisahan mereka meningkat dan sebagainya bila nak pergi sekolah. Jadi intervensi itu mestilah dilakukan antara sekolah dan rumah tu. Kita nak bantukan situlah. Sebab walaupun panic disorder ni ataupun panic attack ni boleh berlaku di mana-mana sekalipun, kita masih lagi kena pertimbangkan bahawa mungkin juga ia bercampur dengan masalah-masalah anxiety yang lain. Sebagai contoh, social anxiety disorder ataupun generalized anxiety disorder ataupun kemurungan dan sebagainya. Ini adalah kerja kami lah sebagai doktor-doktor untuk tengok kena korek cerita-cerita tu supaya kita pasti bahawa apa masalah yang anak-anak kita hadapi itu betul-betul apa yang kita fikirkan. Jadi seterusnya adalah tadi yang kita guna diary ni ataupun insiden-insiden kita rekodkan. Itu yang pertama. Dari segi rekod yang kita dapat tu, kita akan beri intervensi. Kita berikan langkah-langkah untuk membantu situasi tersebut. Sebab kalau kita kata contoh macam kalau anak-anak kita isunya lah sampai tahap tak boleh pergi sekolah, takkanlah kita kata okey kena berhenti sekolah, tak. Jadi kita kena bantu anak kita bagaimana untuk membantu mereka untuk pergi sekolah. Jadi ada satu teknik kita panggil teknik rawatan tingkah laku ataupun behavioral techniques yang kita akan ajar anak-anak kita
untuk mereka, membantu mereka untuk mengurangkan kita panggil sebagai reaksi fisiologi apabila berlakunya serangan panik yang pertama. Yang kedua adalah membantu mereka untuk lebih tenang, dan yang ketiga ialah untuk membantu mereka untuk membuat keputusan dengan lebih baik pada masa akan datang dan juga memproses apa yang berlaku dengan kehidupan mereka. Okay? Jadi dalam konteks terapi tingkah laku ini, salah satu yang kita kena ajar adalah apa yang kita panggil sebagai relaksasi pernafasan. Tuan-tuan dan puan senang je relaksasi pernafasan ni. Tuan-tuan dan puan boleh saja melalui YouTube dan sebagainya, ada banyak sangat video-video yang berkaitan dengan relaksasi pernafasan ni ataupun breathing relaxation ni, di mana mereka akan ajar teknik-teknik pernafasan yang betul. Supaya kita bila kita dah belajar pernafasan yang betul tu, kita kena amalkan, bukan ketika tengah panik tu. Bila sangat panik tu tuan-tuan, biasanya memang tak sempat nak bernafas dengan betul. Tapi dalam konteks teknik pernafasan ni, dia kena diamalkan. Contohnya bangun pagi, sebelum mandi dan bersiap dan sebagainya, solat dan sebagainya, gunakan teknik itu. Lepas solat buat lagi teknik pernafasan yang betul. Bila tengah rehat, tengah duduk dan sebagainya, buat lagi, supaya teknik itu jadi macam rutin kepada diri anak kita atau remaja kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik-teknik relaksasi yang lain yang boleh digunakan juga macam-macam cara. Contohnya macam even dalam konteks relaksasi yang kita boleh gunakan adalah dengan bersenam, penjagaan makan yang baik, tidur yang teratur dan sebagainya. Kemudian mengelakkan benda-benda yang boleh mengakibatkan gejala-gejala seperti panic attack. Seperti contohnya ada setengah orang sangat sensitif dengan kafein. Bila minum kafein, dada jejak jantung dia laju. Jadi untuk orang-orang macam ni, sudah tentulah kita kena berhenti kafein sebentar. Tuan nak pastikan bahawa ia bukanlah gejala kafein, ia adalah gejala panik. Kita kena kurangkan apa-apa sahaja risiko-risiko ataupun apa-apa sahaja benda-benda yang boleh menyerupai ataupun boleh menerukkan gejala panik tersebut. Okay? Jadi itu adalah teknik-teknik yang kita boleh gunakan, yang tuan-tuan dan puan boleh cuba amalkan di rumah dan sebagainya. Okay? Seterusnya adalah bila jumpa doktor, doktor akan minta bantuan daripada kita panggil psikologi klinikal, pegawai psikologi klinikal ataupun klinikal psikologis untuk memberikan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, satu teknik psikoterapi yang spesifik yang kita akan bantu anak-anak itu untuk memproses cara berfikir dan sebagainya, membantu mereka untuk ada kita panggil sebagai cara untuk mengatasi masalah, coping skill, cara problem solving dan sebagainya, cara teknik-teknik relaksasi dan sebagainya. Di samping mungkin kita boleh minta bantuan kaunselor juga untuk mengatasi isu-isu kecil-kecil yang lain yang mungkin boleh memburukkan keadaan. Okay? Ada setengah kanak-kanak dan remaja mungkin memerlukan ubatan, mungkin saja memerlukan ubatan, dan ini biasa dilakukan oleh pakar-pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah kita panggil sebagai the experts ataupun pakar dalam bidang ini. Pakar-pakar kami akan melihat kes-kes yang berkaitan dengan remaja dan kanak-kanak ini, dan mereka akan menilai dan akan memberikan bantuan ubatan jika perlu yang terbaik. Dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, kita akan pastikan juga anak-anak tersebut tidak ada mengalami masalah-masalah penyakit fizikal yang lain yang boleh menyerupai masalah panic attack tadi. Jadi banyak sebenarnya, banyak cara untuk bantu dia orang. Tentu ada dua part lah, dua komponen. Yang pertama yang kita boleh lakukan di rumah, komponen kedua yang kita akan lakukan di hospital. Dan even benda-benda yang kita lakukan di hospital pun, contohnya bila jumpa dengan pegawai psikologi klinikal itu, mereka akan ajarkan teknik-teknik tertentu dan kita minta anak tersebut atau remaja tersebut untuk pulang ke rumah untuk cuba praktikan seolah-olah macam kerja rumah. Kemudian dia akan kembali kat kita, bagi report, tengok macam mana, okey tak okey, berkesan tak berkesan dan sebagainya, dan kita akan tallykan ataupun kita akan selaraskan rawatan tu berdasarkan kekuatan anak ataupun keupayaan anak untuk mengikuti apa yang disarankan. Okay? Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang penyakit panik ini, seperti saya katakan, ia jarang berlaku pada kanak-kanak, tetapi biasanya ia bermula pada zaman remaja. Jika kita gagal untuk mengesannya ataupun merawatnya, sudah tentu dia akan mengganggu pembelajaran anak-anak. Itu sangat penting sebab anak-anak dan tempoh umur kanak-kanak dan remaja ni, dia nak belajar macam-macam ilmu macam-macam nak kena masuk, banyak benda nak kena faham dan sebagainya. Dan ini adalah kita panggil sebagai satu tempoh formatif mereka yang mereka memerlukan tahap yang optimum, kesihatan yang optimum untuk membantu mereka untuk mendapatkan apa ilmu yang patut. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini berguna untuk tuan-tuan dan puan di rumah.
bukan saja untuk anak-anak kita, tetapi mungkin anak-anak sepupu, saudara mara, anak-anak adik-beradik kita, mungkin anak-anak murid kita, mungkin anak-anak kawan kita dan sebagainya. Kita mungkin boleh ajar, mungkin boleh share supaya mereka boleh sama-sama bantu anak-anak kita untuk mendapatkan kesihatan mental yang terbaik.